Jadi kita ada tetamu yang akan kita bicarakan tentang PKS ini. Di Skype kita sudah pun bersedia. Betul, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali, iaitu seorang penanalisis ekonomi. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Nawa, apa khabar? Ya, baik, Prof. Prof berada di rumah ya? Ya. Okey. Bekerja dari rumah. Saya bekerja dari rumah. Ya. Okey, Prof. Baru-baru ini telah pun diumumkan ya pakej rancangan ekonomi tambahan khususnya untuk golongan PKS kita, dan kita sebenarnya melihat situasi COVID-19 ini begitu besar kesannya bukan saja kepada negara kita tetapi juga di peringkat global. Cuma bagaimana Prof melihat spektrum insentif yang telah pun diberikan ini dalam kita nak memastikan supaya syarikat-syarikat swasta khususnya PKS dapat terus bertahan kerana kita tidak tahu sampai bila kita perlu berhadapan dengan situasi ini. Ya, kita baru je dapat pakej tambahan, pakej rancangan tambahan iaitu sebanyak 10 bilion. Sebenarnya ianya memberikan kelegaanlah kepada PKS kerana dalam konteks apabila kita duduk di dalam rumah PKP ni kan, tak boleh bekerja, tak boleh pergi membuka perniagaan dan sebagainya, maka kita akan kehilangan pendapatan. PKS akan kehilangan pendapatan daripada tiada jualan dan sebagainya. Dan apabila kita melihat dalam konteks sebagai contohnya operasi satu PKS tu, mereka ni ada mempunyai masa di mana aliran tunai mereka adalah tak ada, sebab bila dia orang bayar je, contohnya barang bekalan dia tu, mereka memerlukan masa untuk memproses barangan tersebut sehingga menjadi barang siap. Selepas tu barulah mereka menjual. Lepas mereka menjual tu ada masanya, ada ketikanya mereka menjual dalam bentuk kredit kepada pelanggan, dan yang itu dia panggil masa yang PKS ni tidak ada aliran tunai. Itu yang operasi biasa tanpa PKP tau, tanpa PKP. Dia panggil cash conversion cycle, iaitu masa yang diperlukan untuk seseorang PKS tu convert barang mentah tu kepada barang siap sampailah dia jual dan dapat balik duit tersebut. Jadi cash conversion cycle untuk sesuatu PKS tu sebagai contohnya mungkin ada puratanya berdasarkan industri, mungkin ada 80 hari, ada yang 60 hari kan. Apabila ditambahkan dengan PKP, ianya akan bertambahlah. Sebagai contohnya PKP dah tambah sebanyak 28 hari, maka lebih kurang sebulan. Maka kalau dulunya dia punya cash conversion cycle tu adalah 90 hari, dia akan jadi 120 hari dia tanpa aliran tunai. Jadi ini masalah yang mana PKS ni dia mempunyai masalah, dia tak ada duit. Okey, dia tak ada duit, dia perlu membayar apabila tiada pendapatan, dia perlu membayar sewa kedai, dia perlu membayar gaji pekerja dan sebagainya. Dan saya lihat bantuan pakej yang diberikan oleh kerajaan ini dapat melegakanlah PKS ni dari segi aliran tunai, iaitu mereka memerlukan aliran tunai untuk bayar gaji, bayar dan sebagainya, dan ianya adalah sangat bertepatan sebab kita memang kena buat PKP sebab ianya adalah satu masalah dunia kan, dan kita pun tak nak masalah COVID-19 ni melanda negara kita sehingga kita lumpuh segalanya kan. Jadi apa yang diberikan oleh kerajaan ni memang agak baik dan memberikan kelegaan lah kepada PKS yang terjejas. Prof, jumlah yang diumumkan secara total dalam 2 siri pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat ini menyamai jumlah belanjawan 2020. Dan adakah persoalannya dekat sini, adakah pakej ini merupakan rombakan bagi belanjawan 2020 ini, ataupun jika tidak, apakah sebenarnya yang dilakukan apakah sebenarnya yang akan dilakukan terhadap insentif-insentif di bawah belanjawan 2020 ini? Okey, kita lihat pakej yang prihatin ni ataupun pakej, saya rasa pakej COVID-19 ni. Okey, pakej ni adalah untuk menyelesaikan impak daripada penularan COVID-19 ini. Ianya kita tengok ada beberapa fasa. Pertama, fasanya diberikan untuk bantuan one-off kepada rakyat. Okey, sebab rakyat
tak ada duit, kan? Tak ada duit, dia orang perlu untuk berbelanja dan ada yang tiada simpanan dan sebagainya. Jadi inilah package yang pertamanya dia kerajaan beri kepada rakyat dulu. Okay. Yang keduanya saya lihat dalam konteks ni kerajaan dia pun memikirkan tentang keadaan PKS iaitu penggerak ekonomi negara. Kan majoriti dalam contohnya penggerak ekonomi ni adalah majoritinya adalah KS 98%, okay? Yang lain tu 2% tu adalah konglomerat lah yang besar-besar lah dan sebagainya. Jadi apabila kita lihat, okay, dia ni berbeza sedikit dengan belanjawan 2020 sebab belanjawan 2020 adalah belanjawan seperti biasa, tahunan seperti biasa. Walau bagaimanapun, package yang sekarang yang dijalankan ni adalah untuk kita menangani masalah-masalah disebabkan oleh COVID-19. Lepas tu kita kena PKP. PKP kan kita tak boleh nak keluar dan sebagainya. Jadi ini adalah untuk khusus untuk menangani masalah COVID-19. Jadi ianya bukanlah sebahagian daripada mungkin adalah sebahagian tu daripada belanjawan 2020, tapi kebanyakannya adalah untuk membantu rakyat dan juga PKS di dalam menangani masalah COVID-19. Selain itu juga perhatian kita apabila diumumkan pakej rancangan tambahan baru-baru ini adalah mengenai subsidi upah untuk memastikan supaya PKS ini sekiranya ada pekerja-pekerja, mereka ini tidak dihentikan secara serta-merta sehingga menjejaskan kehidupan mereka selepas itu. Sebab PKS ini pun nanti apabila berakhirnya wabak COVID-19 ini, mereka akan kembali berurus niaga dan akan kembali memerlukan pekerja. Jadi bagaimana untuk mereka terus sustain pendapatan yang ada, yang mana dengan insentif subsidi upah ini dapat memberikan peluang kepada pekerja ini untuk terus berada di dalam syarikat ataupun di bawah PKS itu sendiri. Okey, Margaret, memang kita akui apabila berlakunya COVID-19 ni PKS akan mengalami masalah yang agak besarlah untuk menangani masalah ekonomi dan juga masalah pendapatan dan mereka perlu membayar gaji dan bayar sewa dan sebagainya, tapi income tak ada, kan, tak ada pendapatan. So daripada konteks ni yang kita melihat bahawa ada masanya iaitu kita ada tiga fasa dalam menangani masalah COVID-19 ni. Fasa pertama ialah fasa semasa PKP, iaitu semasa kita cuba menangani masalah COVID-19, kita nak flatten the curve. Okay, kita nak meratakan balik keluk COVID-19 ni supaya kita tidak ada kes lagi dalam Malaysia. Okay, kalau banding dengan negara-negara yang lain, sebagai contohnya negara Amerika Syarikat, negara Kanada yang dia punya kenaikan graf itu terlalu tinggi, eksponensial tinggi, dan kita dalam konteks ni kita berjaya untuk merendahkan sedikit curve ni, tapi kita perlukannya menjadi tak adalah. Okey, itu yang pertama, fasa pertama iaitu saya lihat kerajaan berikan bantuan one-off kepada rakyat golongan B40, golongan M40 dan malah golongan T20 pun akan mendapat manfaat daripada moratorium dan sebagainya. Okey, itu yang fasa pertama. Fasa kedua ni saya lihat ialah bagaimana kerajaan boleh membantu PKS yang kecil, iaitu yang kecil, yang sederhana, yang mikro, okey, untuk terus survive, untuk terus hiduplah dalam konteks ekonomi kita, sebab mereka ni menggajikan ramai pekerja. Jadi yang ni saya lihat bantuan yang tambahan ni adalah khusus kepada mereka. Okey, dan saya lihat ada satu lagi fasa, iaitu fasa selepas COVID-19 ni, iaitu fasa jangka panjang. Okay, fasa jangka panjang ni ialah di mana kerajaan akan cuba memulihkan ekonomi secara komprehensif, iaitu daripada kita mempunyai masalah COVID-19 ni, pendapatan negara yang tak boleh bergerak, kita punya ekonomi macam ekonomi tertutup sebab kita tak boleh melakukan dagangan dengan banyak negara dan sebagainya, sebab negara-negara lain pun mempunyai masalah yang sama, malah masalah mereka lebih teruk. Dan itu kita lihat fasa yang seterusnya, iaitu fasa jangka panjang.
Betul tu. Jadi kita harapkan segala inisiatif ataupun langkah yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk membantu golongan ataupun sektor PKS ini akan membuahkan hasil dan dapat menjamin dan mengukuhkan perniagaan PKS semasa dan juga selepas PKP itu nanti. Terima kasih Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali, penganalisis ekonomi, kerana sudi berkongsi bersama kami di Samak Pagi Malaysia hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Okay. Stay safe. Okay. Ya, stay safe juga. Prof juga. Terima kasih.